Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang diikhtisarkan oleh Al-Imam Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri rahimahullahu ta'ala. Kitabus Salah, Abwabul Jumu'ah. Abwabul Jumu'ah. Tengok hadis dia dalam kitab terjemahan 399. Dalam kitab yang nak baca ni 400. Pasal ada satu hadis tu diambil daripada makhtutat lain, itu perbezaan. Tapi kita gunalah, yang penting boleh cari dalam hadis 399 ataupun 400. Abwabul Jumu'ah, bab-bab yang menceritakan tentang hukum hakam, adab bicara yang berkaitan dengan hari Jumaat. Babun hidayatu hadhil ummah liyaumil Jumu'ah. Bab petunjuk Allah kepada umat ini agar mengambil hari Jumaat sebagai hari yang utama, hari yang besar. Hadis 399 atau 400. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu fahadana Allahu lima ikhtalafu fihi min al-haq fahadha yawmuhum alladhi ikhtalafu fihi hadana Allahu lah qal yawmul jumu'ah fal yawmu lana wa ghadan lil yahud wa ba'da ghadin lin nasara. Maksudnya diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah orang-orang yang kemudian keluar ke dunia ini. Umat Muhammad ni awal ke akhir? Lah sekali dah. Lepas pada ni tak ada umat kiamat nama dia. Tetapi kita menjadi orang yang terdahulu, yang terawal diselesaikan masalah pada hari kiamat. Kata alhamdulillah. Mana urusan kita selesai awal. Kita adalah umat yang paling pertama masuk syurga. Allahu Akbar. Walaupun begitu, mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara, diberi kitab sebelum kita. Patut dia dulu. Sedangkan kita diberinya sesudah mereka, namun mereka berselisih tentangnya. Ahli kitab duk balah sama dia. Maka Allah memberi kita petunjuk tentang kebenaran yang mereka persisihkan itu. Inilah hari yang mereka berselisih tentangnya. Allah telah memberikan kita petunjuk kepadanya. Hari apa? Iaitu hari Jumaat. Mana hari Jumaat ni kita ambil sebab Jumaat sebelum Sabtu. Betul tak? Untuk kita hari Jumaat. Sedangkan besok hari Sabtu, hari besar bagi orang Yahudi. Dan untuk hari lusa, hari Ahad, iaitulah hari kebesaran bagi orang-orang Nasara. Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita duduk depan Yahudi bagi Nasara. Babun fadlu yaumil Jumu'ah. Bab keutamaan fadilat hari Jumaat. Hari Jumaat ni apa hari besar? Tengok hadis nombor 400. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairu yawmin tala'at alaihi asy-syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah.
Maksudnya riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari dalam peredaran matahari ialah hari Jumaat. Ingat, hari Jumaat ni hari terbaik. Hari apa hari Jumaat? Hari yang paling baik dalam seminggu. Hari yang paling baik dalam setahun, hari apa? Dalam setahun, hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah itu dalam setahun. Malam yang terbaik Lailatul Qadar, ingat kan? Kena ingatlah. Baik, maknanya hari yang paling baik sekali yang disinari oleh matahari padanya hari Jumaat. Pada hari Jumaat itulah Nabi Adam diciptakan. Allahu Akbar. Hari Jumaat, hari Adam diciptakan. Pada hari itulah dia dimasukkan ke dalam syurga. Pada hari itu pula dia dikeluarkan dari syurga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumaat. Ingat, kalau kita tanya hari Jumaat ni hari apa? Jawab dia, akan terjadinya kiamat pada hari Jumaat. Kita tak tahu. Bila tarikh tak tahu, hari tahu. Hari Jumaat mana? Allahu a'lam. Tanda para pelajar, hadis yang pertama yang kita baca tadi, hadis Nahnul Akhirun, apakah faedah dianya? Faedah dia yang pertama menunjukkan kepada ketinggian kedudukan umat ini. Yang kedua, as-sabqu bizaman, orang terdahulu masa tidak semestinya mereka lebih baik daripada orang yang kemudian. Bagi kita umat ini, orang dulu bukan syarat dia baik pada kita kemudian, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, sahabat-sahabat Nabi, itu tak boleh lawan. Tabi'in kan khairul qurun, qarni, hak Nabi kita sebut, itu terdahulu. Tapi kalau kita nak kata 200 tahun lebih baik pada kita, tak semesti. Mula jadi kita lebih baik, wallahu alam. Ni ada orang tua-tua dia selalu cakap, kalau kita tegur dia apa-apa, dia kata saya makan garam dulu pada awak. Sebab apa makna makan garam? Menunjukkan dia dulu pada kita lahir. Kenapa kita nak tegur dia? Kita kata delak, tengok, Yahudi, Nasara dulu daripada kita, tapi umat ini menjadi umat yang terbaik. Kalau ada orang tua cakap macam ni, macam mana kita nak jawab? Dia kata dia makan garam dulu, nak jawab macam mana? Kata tok ayah, hati-hati kan naik darah tinggi kan. Dah. Orang makan garam banyak darah tinggi bahaya. Maka bukan soal makan garam, soalnya ilmu tu yang kita nak. Soal kefahaman itu yang sepatutnya kita bincang, bukan soal makan. Baik, hadis yang kedua ini, hadis penciptaan Nabi Adam alaihissalam, tanda situ kata di para ulama, hari Jumaat hari Adam. Hari Jumaat hari siapa? Adam. Hari Isnin, hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi kata wulitu, aku puasa dilahirkan pada hari Isnin. Ada ulama kata dibangkitkan pada hari Isnin, dan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada hari hijrah. Nabi sampai ke Madinah hari Isnin. Masya-Allah. Jadi Isnin ni yaumun Nabi. Al-yaum, hari yang banyak kaitan dengan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Hari Jumaat berkait dengan siapa? Nabi Adam. Tanda semua. Hadis yang seterusnya, babun fis sa'ati allati fi yaumil jumu'ah. Bab pada suatu masa mustajabnya doa pada hari Jumaat. Tanda ni. Ni kita hadis sahih ada menceritakan kepada kita hari yang paling baik mustajab doa hari Jumaat. Dan ada lagi hari-hari lain, tapi kita pergi cari lagi hadis yang tak sahih. Oh, hari mustajab doa hari tu hari ni. Kita kata kalau tak ada dalil, usah bercakap. Dia kata telah dicuba, mujarrab. Kita kata itu masalah peribadi, tak boleh nak takmimkan kepada orang lain. Sebab yang kita boleh umumkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis 401 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Abul Qasim? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelaran dia. Inna fi yaumil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khaira illa a'tahu iyyahu wa qala biyadihi yuqalliluha yuzahhiduha. Hadis ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada hari Jumaat ada satu saat, satu ketika, satu waktu. Itu saat, bukan mana saat 60 saat seminit itu tak, satu ketika maknanya. Itu dipanggil saat. Apabila seorang muslim melakukan salat, lalu dia memohon, minta, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan. Kita minta, ya Rabbi, berilah aku hidayah petunjuk, berilah kepada saya kesihatan, angkatlah COVID ni, kan? Pasti Allah Ta'ala akan memenuhinya. Tuhan akan mustajabkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tanda sedikit saat tu, waktu mustajab tu sikit lah, maknanya dia buat isyarat tangan dia sikit. Lalu beliau untuk diperhatikannya, Nabi bagi sikit, perhatikannya. Allahu Akbar. Bila ke saat itu, tanda. Yang pertama sekali, ada satu saat yang mustajab doa, kan? Mustajab doa kita ni, mustajab. Tengok hadis yang kedua, dia tetapkan bilakah waktu itu, waktu mustajab. Ini kita nak cari ni, nak doa. An Abi Burdata an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma qala li Abdullah bin Umar asami'ta abaka yuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah qala qultu na'am sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqda as-salah. Maksudnya Abu Burdah dan Abu Musa al-Ash'ari berkata, kata di Abdullah, aku kata, qala li Ibnu Umar, qala li Abdullah bin Umar, jadi Ibnu Umar pernah bertanya kepada saya, dia kata, pernahkah ayah kamu, ayahmu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat saat mustajab doa pada hari Jumaat. Pernah ayahmu tanya, ayahmu cerita? An Abi Burdata bin Abi Musa. Tengok, salah ni, tulis betul balik kita, sebab tu kita rasa pelik. An Abi, tengok kita Arab kata An Abi Burdata bin Abi Musa, bukan an. Kalau an tu daripada, maknanya Abu Burdah ni anak pada Abu Musa Asy'ari. Kata di Abdullah bin Umar, pernah dah ayahmu Abu Musa al-Asy'ari, sahabat itu, menceritakan tentang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu saat mustajab doa pada hari Jumaat. Saya jawab, ya, ada. Aku dengar, dia kata, ayah dia kata, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila ke waktu mustajab itu, saat itu adalah di antara duduknya imam sampai selesai salat. Bila? Dalam waktu khutbah. Imam duduk antara dua khutbah tu, kan, sampai selesai salat. Gak bila kita nak doa, kita disuruh supaya dengar khutbah. Maka kata daripada ulama, tanda
waktu tu ni, bila khatib duduk antara dua khutbah, kita doa cepat. Doa situ. Maka siapa dia jadi Bilal, minta tolonglah dia jangan duk baca benda-benda antara dua khutbah. Dah, ada setengah masjid ni, kalau khatib duduk, Tok Bilal baca. Dah. Man yaqulu astaghfirullah. Jadi itu semua mengganggu orang yang nak ambil kesempatan untuk doa pada masa tu. Tak usah kacau. Boleh bagi tahu ke Bilal? Kalau kamu semua jadi Bilal, jangan diusik masa yang sangat keemasan itu. Boleh? Baik. Ada ulama kata tanda waktu yang lebih aula iaitulah waktu akhir petang hari Jumaat. Petang hari Jumaat. Itu waktu yang paling baik. Sebab apa? Sebab terdapat hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Salam dan lain daripada ulama yang menceritakan bahawa waktu mustajab doa itu akhir hari Jumaat. Waktu ni waktu hadis Habib Musa ni agak sukar. Bila kita nak doa macam mana? Setengah imam duduk kejap, naik dah. Alhamdulillah, sambung khutbah kedua. Tak dah. Waktu yang panjang untuk kita bermunajat iaitulah sebelum maghrib hari Jumaat. Boleh ke tak boleh? Kena boleh lah. Kenapa tak boleh pula? Kalau tidak, tak boleh doa pula kita kan. Kena ambil masa. Baik. Hadis yang seterusnya kita berpindah kepada hadis babun ma yuqra'u fi salatil fajri yaum al-jum'ah. Bab apa bacaan yang sunat kita baca pada solat subuh hari Jumaat. Solat subuh hari Jumaat. Hadis 403. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajri yawm al-jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'ala al-insan hinu min ad-dahr wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ah suratal jum'ah wal munafiqin. Dengar. Maksudnya kata di Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dalam solat subuh pagi Jumaat alif lam mim sajadah. Itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua baca apa? Hal ata 'alal insan. Namun ana perhati tengok sebahagian daripada pak imam kita ni ada yang baca dua-dua surah seperti Nabi. Rakaat yang pertama sejadah, rakaat yang kedua hal atal insan. Maka ada makmum yang tak biasa panjang-panjang, orang tua-tua yang sakit lutut, mereka minta supaya diringkaskan. Mari pak imam kita ringkas, dia baca hak ni sikit, lepas pada sujud sejadah, sujud tilawah, bangun baca sikit, berhenti. Naik rakaat yang kedua baca pula hal atas sikit. Kita kata pandangan saya lah, Abu Anas ni bagi nasihat supaya habiskan satu surah panjang. Kalau panjang bagi dua. Minggu ni surah Jadah, minggu depan surah Hal Atal Al-Insan. Boleh kita buat sesuailah dengan tempat kita. Tapi kalau di makmum dah biasa dua-dua bagus, alhamdulillah. Ingat panjanglah sebab dianya. Ada setengah orang ni nak pergi solat subuh pagi Jumaat sebab nak sujud sejadah. Hei, bukan sujud tu, kita nak baca tilawah tu yang jadi sunnah. Allahu Akbar. Adi bau ni ada orang cerita, dia buat rakaman suara, tak tahulah cerita berlakonnya ke cerita sungguh. Makcik ni dia tak pernah pergi solat subuh di masjid pagi Jumaat. Pagi lain pun tak pergi juga. Hari tu dia naik kereta dengan anak dia, kebetulan masuk waktu subuh di tengah jalan, anak dia berhenti solat subuh di masjid. Tu imam pagi Jumaat baca surah sejadah. Bising orang tua ni, apa sini masjid maya 3 rakaat.
Sebab apa dia kata 3 rakaat? Sebab ada sujud, kan satu sujud untuk sejadah. Itu bukan rakaat, itu sujud tilawah. Macam-macam jawabannya orang jumpa. Baik. Dan Nabi SAW baca pada waktu solat Jumaat surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqin. Munafiqun. Ingatlah kedua surah. 4 surah ni ingat. Syarat nak jadi lebay kampung, 4 surah ni kena ingat. Ada juga riwayat lain Nabi kita baca dalam surah adalah solat Jumaat, hal ataka hadisul ghasyiyah, dengan sabbihisma rabbikal a'la. Gila-gila lah. Minggu ni sabbihis, minggu depan surah Jumaat, kan, baru makmum sedap dengar. Tamaklah kita bab bacaan, kita berpindah kepada babun fi ghuslil al-Jum'ah. Bab pada menyatakan mandi pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni di antara hari yang sunat kita mandi. Hadis 404. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yakhthubu an-nas yawm al-jum'ah iz dakhala Utsman bin Affan fa'arrada bihi Umar faqala ma balu rijalin yata'akhkharuna ba'da an-nida' faqala Utsman ya amirul mu'minin ma zidtu hina sami'tu an-nida' an tawadda'tu thumma aqbaltu faqala Umar wal wudu'u aidan alam tasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Dengar ni. Sewaktu Sayyidina Umar sedang berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba Sayyidina Utsman bin Affan masuk masjid. Lalu Umar menyindirnya dengan berkata, mengapa orang ni lambat datang ke masjid? Setelah azan dikumandangkan baru mari. Apa lambat ni? Jadi Sayyidina Umar tegur Utsman kerana mari lambat. Utsman pun jawab, wahai Amir Mukminin, saya hanya mengambil wuduk sewaktu mendengar azan. Saya ambil wuduk ini lepas tu mari. Setelah itu saya datang ke masjid. Umar berkata, hanya wuduk? Marah pula Zainal Umar, wuduk je. Apakah kamu tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mendatangi solat Jumaat hendaklah dia mandi. Dengar ni semua. Di antara sunat hari Jumaat, kita nak pergi solat Jumaat, kita kena mandi. Niat mandi apa? Mandi sunat hari Jumaat. Kena buat, jangan tak mandi. Jangan pula jadi kambing Jumaat. Tahu kambing Jumaat? Apa dia? Tak mandi. Ada ke tak ada? Jangan ada. Itu dia panggil sunat hari Jumaat, kan? Sunat hari Jumaat. Tidak wajib, sunat. Habislah kita. Babu at-tibu was-siwaku yaumal Jum'ah. Tengok hadis 405. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jum'ati ala kulli muhtalim wa siwakun wa yamussu min at-tibi ma qadara alaih. Riwayat Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para jemaah, para penonton, bila tengok yang sebut yang nama Nabi, selawat jangan berhenti. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun kita tidak bangun berdiri, walaupun kita tidak ada apa ni, tapi selawat tetap jalan, kan? Ini selawat. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi pada hari Jumaat adalah wajib. Sudah. Atas setiap orang dewasa, dia kata wajib di sini. Ala kulli muhtalim, kan? Dia terjemah wajib.
dan bersiwak, gosok gigi, serta memakai wangi-wangian sedapatnya. Mana wangi yang kita ada tu kita pakai. Hadis ini hadis ini menunjukkan sunat mandi. Ulama kita bahas panjang tentang ala kulli muhtalim. Maknanya kalau orang tu bermimpi basah baru nak kena mandi wajib. Tanda situ. Kalau tak mimpi mandi sunat lah. Kenapa mandi wajib? Kalau orang tua-tua ada isteri lain pula cerita dia kan. Itu cerita lain. Pasal tu kalau kita belajar di negara Arab, dia kata mandi, hak kena mandinya seminggu sekali ya. Kita negara Malaysia ni tak boleh belengas. Tak. Mandi 3 kali sehari pasal tak tubuh lagi kan. Orang Arab dia boleh mandi seminggu sekali. Baju dia tak bau busuk. Baju kita kalau tak mandi wari hapak bengai. Masa perak kata orang. Arab tak bau. Tapi baju dia akan tukar warna. Kalau baju putih tu jadi kuning. Bau tak? Ini tanya orang-orang Badui. Ada Mekah ni tak mandi. Mandi. Sini tak boleh lah kena mandi. Duduk Mekah ni boleh tak mandi. Mula-mula lagi Arab cerita terkejut. Lah dia kata hadis. Mandi hari kata tu hak sunat. Hak mandi hak basah hak tubuh ni kena mandi hari-hari lah kita. Kan? Tapi hadis ni tanda bukan wajib. Terjemah wajib itu tidak betul. Tulis. Mandi pada hari Jumaat adalah sunat bagi setiap orang yang dewasa. Bila ada ulama kata muhtalim, maknanya orang yang bermimpi. Mimpi baru wajib kan. Dan juga sunat kita pakai wangian, pakai minyak wangi pergi masjid. Ada riwayat lain, hadis lain kata pakai baju yang cantik. Nak pergi maya jemaah pakai baju comel, jangan serebeh. Baiklah, babun fadlu tajhiri yaumal jumaah. Bab keutamaan segera pergi ke masjid pada hari Jumaat. Segera pergi ke mana? Pergi masjid pada hari Jumaat. Hadis 406. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun." Dengar. Yaktubuna al-awwala fal-awwal. Fa idza jalasa al-imamu tawawu suhuf wa ja'u yastami'una adh-dhikra wa masalul mujahhiri kamasalil ladzi yahdi al-badanah thumma kalladzi yahdi baqarah thumma kalladzi yahdi al-kabsha thumma kalladzi yahdi al-dajajah thumma kalladzi yahdi al-baydah. Daripada Abu Hurairah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Apabila tiba hari Jumaat, di setiap pintu masjid terdapat malaikat yang mencatat kedatangan orang yang datang awal dan sesudahnya. Malaikat dia tunggu kat pintu, siapa ni masuk cepat? Dia tulis. Setelah imam duduk di mimbar. Paling lewat kita pergi masjid hari Jumaat sebelum imam naik mimbar. Kalau dah imam naik mimbar apa jadi? Bila imam naik mimbar, malaikat itu melipat lembaran mereka dan pergi untuk mendengar khutbah. Dia lipat dah kertas dia masuk dengar khutbah. Orang-orang yang pergi awal untuk melakukan solat Jumaat pada awal waktu, pahala dia seperti orang yang korban seekor unta. Orang yang pergi saat yang kedua lepas pada tu seperti seekor lembu. Saat yang berikutnya seperti berkorban seekor kambing. Dan yang berikutnya lagi seperti korban seekor ayam. Dan yang terakhir seperti korban sebiji telur. Agak-agaknya minggu ni nak beli telur ke kambing? Unta, insya-Allah. Pukul 12 ada atas. Kan? Nak unta, mari berambak. Boleh telur muju. Tak tahu macam mana nak buat. Tutup pagar dia lompat pagar.
Orang duduk khutbah, duduk menembak dahi lagi kat bawah. Manusia ni sungguhlah. Kita tutup agak, dia kata, tak lagi mai jemaah dah, pintu tutup. Padahal dia mari lambat. Ini semua permainan kayu yang dimain oleh siapa dia? Syekh. Syekh mana? Kenal dia. Jadi hadis ini tanda pelajar menunjukkan kelebihan pergi awal ke masjid. Kita cobalah istiqamah. Aku insya-Allah paling lewat mesti dapat telur. Maknanya kita kena masuk masjid sebelum imam naik mimbar. Imam naik mimbar, malaikat tutup baik. Tengok, kita pindah kepada waktu solat Jumaat pula. Bila waktu solat Jumaat? Babun salatul Jumu'ati hina tazulus syams. Waktu salat Jumaat itu ketika matahari tergelincir. Mana matahari sudah masuk waktu zuhur lah senangnya. An Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syams thumma narji'u natatabba'ul fai'a. Salamah bin Aqwa kata, kami biasa mengerjakan solat Jumaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matahari tergelincir, mana sudah masuk waktu zuhur. Kemudian kami pulang sambil mencari-cari tempat berteduh. Masa zuhur tak ada bayar tak? Ada bayar tengah sikit lah. Bila dia balik tu dah ada teduh dah. Maknanya lewat dah tu. Lama jugalah duduk di masjid tu, bukan sekejap. Bukannya sekejap kan? Hadis yang berikutnya, babun fi ittikhazi mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qiyam alaihi fi shalah. Bab perihal mengambil mimbar, buat mimbar. Tahu mimbar? Mana mimbar? Satu lagi, biasa di masjid ada dua. Satu mimbar, satu mihrab. Mihrab mana? Setengah orang ni tak tahu mihrab. Kan mihrab tu tempat orang duduk. Depan tu mihrab tu, tempat imam tu. Hadis yang kemudian Nabi kita naik atas mimbar melakukan solat. Tengok hadis. Hadis 408. An Abi Hazim radhiyallahu anhu anna nafaran ja'u ila Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qad tamarru fil mimbari min ay'udinhu faqala ama wallah inni la'arifu min ay'udinhu wa man amilahu wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala yaumin jalasa alaihi qala faqultu ya Abul Abbas fahaddithna qala arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila imra'atin qala Abu Hazim innahu la yusammiha yawma izin unzuri ghulamaki an-najjar ya'malu li a'wadan ukallimu an-nas 'alayha fa'amila hadhihi thalatha darajat thumma amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'tu hadha al-mawdi' fahiya min tarfa'i al-ghabah wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbar wa kabbara an-nas wara'ahu wa huwa 'ala al-mimbar thumma rafa'a fanazala al-qahqara hatta sajada fi asli al-mimbar thumma 'ada hatta faragha min akhir salatihi thumma aqbala 'ala an-nasi inni innama sana'tu hadza litatammu nabi wa lita'allamu salati. Allahu akbar. Panjang hadis ini. Hadis ini sedikit panjang. Kau panjang banyak. Dicerita oleh Abu Hazim, tanda pelajar, Abu Hazim ni Abu Hazim nama dia Salamah bin Dinar Al-A'raj. Dia kata, ada beberapa orang datang menemui Sahal bin Sa'ad, sahabat.
memperdebatkan, berbincang tentang bahan kayu mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Nabi itu buat daripada kayu mana? Oh, ada orang kata hak ni, ada hak ni kan. Maka Sahal berkata, jangan duk cakap banyak. Demi Allah, sesungguhnya saya mengetahui dari kayu apakah mimbar itu dibuat dan siapakah yang membuatnya. Saya juga melihat hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Lalu saya berkata, wahai Abul Abbas, gelarnya kepada Sahal, ceritakanlah kepada kami cerita mimbar. Sahal pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk menemui seorang perempuan. Abu Hazim berkata, pada ketika itu nama perempuan itu disebutnya. Disebut tapi kita lupa. Nabi kata apa? Unzuri ghulamakin Najjar. Tengok hamba-mu tu, hak pandai tukar kayu tu. Seorang perempuan ni ahli koprak. Tulis, ahli koprak di Madinah. Dia ada hamba dia yang pandai tukar kayu, pandai buat perabot. Begitulah. Suruh hamba kamu buatkan untukku mimbar dari kayu yang akan aku pergunakan untuk berkhutbah di atasnya. Maka hamba itu pun kemudian membuatnya 3 tingkat, 3 tangga. 1, 2, 3. Maka Nabi duduk di yang keempat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk meletakkannya di tempat itu. Tengok, saya kata Nabi suruh tak sini. Tempat adalah ni, ada sekarang. Sedangkan mimbar itu terbuat dari kayu hutan di Madinah. Sungguh saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan solat di atasnya dengan ni. Nabi kita solat di atas mimbar. Sedangkan orang ramai bersolat di belakang Nabi bawah. Setelah bangkit hendak sujud, bila bangun Nabi kita nak sujud macam mana? Dia rokok atau nak sujud? Nabi kita undur ke belakang, lalu turun dan bersujud di tepi mimbar. Dia tak sujud atas tu. Kemudian Nabi kembali naik semula atas mimbar, solat pula. Begitulah sampai solatnya selesai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadap kepada orang ramai seraya bersabda, antara lainnya, manusia, sesungguhnya saya lakukan ini agar kamu mengikuti aku dan mempelajari solatku. Hadis ni kena tanda panjang sikit. Panjang sikit. Sebab apa? Mula-mula Nabi dengar cerita. Dia ada batang tamar. Batang tamar di masjid, Nabi nak khutbah, dia nyandar di batang tamar. Lepas tu bila masjid dibesarkan, orang makin ramai, tak nampak hak belakang. Maka Nabi pun minta supaya makcik ni cari tukar kayu, buat mimbar untuk Nabi naik atas. Hak khutbah tak apalah. Tapi kenapa Nabi naik solat atas tu? Nabi naik solat supaya orang belakang nampak bagaimana Nabi rukuk, bagaimana Nabi sujud. Dan waktu nak sujud Nabi turun bawah. Maka kita tidak boleh imam lebih tinggi daripada makmum, tak boleh. Ataupun rendah. Macam puak Syiah ni, dia gali lubang, imam dalam lubang. Pernah tengok tak? Tak je tengok gambar. Gambar Syiah, duk lubang tu imam dia. Timbul soalan. Ini imam duduk bawah, makmum atas. Itu cerita lain. Ada setengah makmum masjid, imam atas, makmum bawah. Lah. Maknanya tak boleh kita duduk atas mimbar macam tu. Imam duduk tinggi, itu tak boleh. Nak ceramah boleh, khutbah boleh, solat tak boleh. Sebab tu Nabi beritahu dalam hadis ini, Nabi kata, aku buat ini supaya kamu tengok contoh, belajar, ikut dengan cara perbuatan. Kalau kita gak tayar slide, latihan amali solat. Itu latihan amali solat, tapi bukan menjadi adat. Bila nak solat kena naik atas mimbar, solat lah, tidak boleh, tidak dibenarkan.
Baik, kita berpindah kepada babun ma yuqalu fil khutbah. Bab apa yang diucapkan dalam khutbah Jumaat. Apa yang diucapkan dalam khutbah. Hadis 409 an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna dimadan qadima Makkah. Anna dimadan qadima Makkah wa kana min azdi shanu'ah. Wa kana yarqi min hadhihi ar-rih. Fasami'a sufaha'a min ahli Makkah yaqulun inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dia kata majnun. Faqala law anni ra'aitu hadzal rajul la'alla Allah yashfihi ala yaday. Qala falaqiyahu faqala ya Muhammad. Tengok terjemahan. Hadis ini panjang. Seorang yang bernama Dimad, tulis nama dia dengan dad, Dimad, dia datang ke Mekah. Dia ni daripada kabilah Azdi Shanu'ah, masyhurlah. Dan seorang yang boleh mengubati orang gila, orang kena rasuk ke jin, kalau kita orang panggil ahli ruqyah. Di bomo bahagia jampi-jampi ni. Siapa dia? Dimak ni. Bila sampai Mekah, dia dengar orang kata, orang-orang bodoh Mekah kata, Dimak, pergi Mekah, hati-hati, ada orang gila Mekah. Siapa dia orang gila tu? Dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kalau Perancis lukis kartun, sama gila dengan puak-puak hak zaman jahiliah. Nah. Kau gila hak ni lagi. Gila hak ni lagi berkali. Hak zaman jahiliah tak apa, dia bodoh, dia tak mengaji. Hak ni hak cerdik-cerdik, ngaji tinggi. Duk main lukis kartun orang. Nah. Dia apa kata? Dimak kata, aku ni pandai bomo. Kalau aku jumpa dengan laki-laki yang dituduh gila tu, aku nak pergi jampi dia. Mudah-mudahan dia sembuh dengan sebab aku. Oh, semangat dia. Kata Dimak, lalu Dimak berkata, kemudian Dimak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa sungguh. Dah orang royak kata dia gila, dia pergi cari. Dia macam tak sihat. Pandai ruqyah, jampi. Faqala ya Muhammad, kata sallallahu alaihi wasallam, inni arqi min hadhihi. Muhammad, aku pandai jampi-jampi ni. Kalau gila kau kena rasuk ke jin, aku boleh jampi. Wa inna Allah yashfi ala yadayya man syaa. Ramai ada orang yang sudah sembuh dengan sebab saya. Allah Taala bagi. Fahallaka? Dia tanya, awak nak tak saya jampi? Nak? Dia tanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pun baca khutbah dengar ni. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Panjang lagi lah, tapi Nabi bagi muqaddimah khutbah. Tanda ni para pelajar, ini muqaddimah khutbah. Kalau kita nak khutbah, kena baca hak ni. Jangan pakai lagi Assalamualaikum tuan-tuan lah. Alhamdulillah, kita kena belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam cara-cara. Maka Nabi mula dengan khutbah. Apa Nabi kata? Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang disesatkannya, tak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Dan saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad, tengok Nabi panggil dia sendiri Muhammad sebab Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Amma ba'du. Sudah. Faqala a'id alayya kalimatika haula'i. Fa'adahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam salah samarat.
Hei Muhammad, ulang lagi. Ulang sekali lagi. Nabi kita ulang 3 kali. Kagum dia. Sudahlah. Ni Imam kata apa? Faqala laqad sami'tu qaulal kahanah wa qaulas saharah wa qaulas syu'ara fama sami'tu misla kalimatika haula. Dia kata aku dengar belaka dah kata-kata ahli nujum, ahli sihir, para penyair, tapi saya belum pernah dengar seperti perkataanmu ni. Dapat menembus ke dalam gelombang lautan. Allahu Akbar. Dia kata ucapan ini tembus dalam hati, masuk dalam laut gelombang. Kuat dia punya kesan dia. Faqala hati yadaka ubayyaka 'alal Islam. Qala fabayya'ahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala qaumika. Qala wa 'ala qaumi. Qala faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan famarru biqaumihi. Faqala sahibus sariyah lil jaysh hal asabtum min haula'i syai'a. Faqala rajulun minal qaum asabtu minhum mitharah. Faqala rudduha fa inna haula'i qaumu dimad. Dengar ni. Dimad selanjutnya, bila dia dengar apa tadi ucapan Nabi ni, kagum, dia berkata, hulurkan tanganmu. Nak salah. Saya hendak berbaiat kepada engkau untuk meluk agama Islam. Sekali dengar masuk Islam. Kerana inilah Quraisy tak benar orang pergi jumpa Nabi. Kalau pergi jumpa masuk Islam. Kemudian Dimak berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah baiatmu ni untuk kamu saja, untuk kaummu juga, keluargamu? Dimak kata, ya, untuk kaumku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan tentera, lalu mereka melawani kaum Dimat. Pemimpin pasukan itu berkata kepada tenteranya, apakah kalian merampas suatu barang dari kaum itu? Mau ada ambil barang kau? Seorang itu kata, ya, saya mengambil tempat air. Dia ambil tempat air sikit, mitharah tu ni tempat orang buat apa ni? Buat ambil wudu. Lalu pemimpin pasukan kata, kembalikanlah, kerana mereka itu adalah kaum Dimat. Atas balik. Tak boleh ambil ni. Ini orang Dimat punya, orang yang sudah bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan kacau. Jangan kacau, supaya mereka itu dekat janji kita dengan Islam ni, ada janji, kan? Baiklah. Bagaimana cara kita berkhutbah? Nak khutbah lagu mana? Babun raf'us sauti bil khutbati wa ma yaqulu fiha. Bab menguatkan suara berkhutbah dan apa yang kita ucap biar orang dengar. Dengar hadirin. Jangan naik atas mimbar kak. Assalamualaikum. Itakullah. Mana? Makmum belakang apa keroh lalu dah. Penaklah gitu. Tak boleh, kan? Kita naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sedap. Orang pun celak mata. Tengok macam mana gaya Nabi. Tak ada. Gaya Nabi berkhutbah. Hadis 410. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'istu ana was-sa'ata kahataini wa yaqrunu baina isba'aihi as-sabbabata wal wusta wa yaqulu amma ba'du. Tengok cara Nabi ni. Kata Jabir bin Abdullah, apabila Nabi kita sallallahu berkhutbah, kedua matanya merah, mana celak mata, dan suaranya lantang seperti seorang yang sedang marah. Bagaikan seorang komandan
pasukan yang memperingatkan pasukan tenteranya agar selalu bersiap sedia pada pagi dan petang hari. Dan beliau berkata, Nabi kita bersabda, bangkitnya aku dengan kiamat dekat ini. Gini, Nabi buat isyarat dua gini. Mana aku dengan kiamat ni dekat dah. Macam dua tangan ni, dua jari je. Nabi SAW menunjukkan kedua jarinya, iaitu telunjuk dan jari tengah, lalu bersabda, amma ba'du. Ini cara Nabi kita, bila dia muqaddimah dia ada amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi. Dia boleh baca dua, khairul huda, khairal hadi. Dua tu boleh baca. Dalam syarah hadis ni ada semua. Hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dalalah. Thumma yaqulu ana aula bi kulli mu'minin min nafsi. Man taraka malan faliwarasit fali ahlihi wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alayya. Nabi kata apa? Bila dia marah, Nabi kata amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik kalam bicara iaitulah kitabullah. Ini sebaik-baik apa yang kita baca. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara bid'ah. Dengar ni, ini bahaya. Nabi kata perkara yang direka-rekakan dalam agama. Tulis. Pelajar tulis, yang direka-reka dalam agama. Kalau reka kereta, reka kapal terbang, reka bangunan itu buatlah, mau nak buat lagu mana pun. Jangan terbalik, jangan runtuh sudah. Tapi dalam agama jangan direka. Wa kullu bid'atin dalalah. Nabi kata. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan adalah perkara yang diada-adakan itu, dan setiap bid'ah rekaan itu adalah sesat. Siapa kata sesat? Siapa ya? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ni kalau kita sebut orang ni, dia kata ustaz ni suka membid'ahkan orang. Bukan kita bid'ah, kita menceritakan benda ni bid'ah. Sebab apa makna bid'ah? Apa dia makna bid'ah? Mencipta ibadat yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil bid'ah. Ada ke zaman sahabat dulu, kalau orang nak selawat dia kena bergendang? Ada tak? Zaman kita? Berdoa pakai muzik, nyonyi berdoa. Kita ni apa benda ni? Jangan buat. Banyak lagi lah amalan-amalan rekaan yang dibuat. Yang penting Nabi sendiri kata wa kullu bid'atin dalalah. Bid'ah dalam agama itu sesat. Cuma ulama bahas panjang pula, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang wajib. Itu dalam bab perbahasan lughah panjang. Yang pentingnya kata Nabi satu je. Kemudian Nabi kita bersabda lagi, aku lebih utama bagi setiap orang yang beriman daripada dirinya sendiri. Mana kita kena sayang ke Nabi lebih daripada diri kita. Sesiapa meninggalkan harta itu untuk keluarganya jadi pusaka. Dan sesiapa meninggalkan hutang ataupun keluarga dia mati, keluarga dia tak ada orang cara, maka serahkanlah kepadaku dan menjadi tanggunganku. Maknanya Nabi kita akan beri nafkah melalui duit kerajaan, duit baitul mal. Itu maksud dia. Jadi alhamdulillah, bab Jumaat ni panjang lagi, kita break setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan bincang tentang al-ijaz. Tapi ketubah ni satu lagi, sebab dia berkaitan. Babu al-ijaz fil khutbah. Tadi kita cakap semangat kan. Maka hadis ini mengajar kepada kita supaya ringkaskan khutbah. Jangan panjang-panjang. Khutbah jangan dipanjang. Tengok hadis 411. An Abi Wa'il radhiyallahu anhu qala khatabana Ammarun radhiyallahu anhu fa'aujaz wa ablagha. Falamma nazala qulna ya Abal Yaqzan laqad ablaghta wa aujazta. Falau kunta tanaffasta. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salatir rajuli wa qisari
wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa atilus salah waqsurul khutbah wa inna minal bayani sihra. Wa inna minal bayani sihra. Tengok hadis dari Abu Wa'il, dia kata apa? Ammar ni sahabat Nabi, pernah berkhutbah kepada kami dengan singkat. Maknanya ringkas je dia khutbah. Tetapi padat isinya. Dia ringkas tapi padat. Kita ni kadang-kadang khutbah panjang tak ada isi. Loleh kata orang. Tak jadi. Setelah dia turun dari mimbar, selesai salat, kami berkata, wahai Abul Yaqazan, itu gelar Ammar, sungguh isi khutbah sangat padat tapi singkat. Kenapa pendek? Andaikan tuan panjangkan sedikit lagi, tentulah kami suka dengar. Panjanglah sikit. Ammar menjawab, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya lama panjang solat seorang itu dan pendek khutbahnya adalah tanda kedalaman agamanya, kepahaman dia tinggi. Maka panjangkanlah solat dan singkatkanlah khutbah. Sesungguhnya sebahagian pasih bercakap, al-bayan itu mengandungi sihir yang mempesonakan. Mana cakapan yang sedap ni, kita ni kalau orang cakap sedap, galik kita dah, 1 jam dah sudah ada ceramah. Tapi kalau orang ceramah tak sedap, nego belakang dah. Itu masalah kita. Baiklah, bagaimana kita nak kata panjang pendek khutbah? Macam mana? Kita tengok masa lah. Kalau setakat 20 minit 25 minit, orang tak panggil panjang tu. Buah banyak tu, lebih dari tu lagi kan. Tapi kalau khutbah sampai 1 jam 2 jam, itu bukan khutbah, itu ceramah nama dia. Itu salah. Itu kita nak tahu. Sebab zaman Nabi, kalau dia khutbah 10 minit, dia solat panjang. Nak banding dengan tu, kita hari ni tak ada nak panjang pula solat. Orang lelaki lutut kan. Jadi masalah panjang pendek khutbah hidup di mana? Tanda pelajar, duduk di tengok keadaan. Kalau hari orang tak ada kerja, panjang sikit. Orang ada kerja, kita pendek sikit, insya-Allah. Baik, barulah tamat kita bab khutbah. 3 perkara khutbah yang telah kita bincangkan. Yang pertama tadi bab apa? Apa yang patut kita kata dalam khutbah. Yang kedua, cara khutbah itu mesti dengan suara yang semangat. Suara yang semangat kan. Yang ketiga, jangan dipanjang khutbah. Kalau nak panjang, orang panggil ceramah, bukan khutbah kan. Timbul satu soalan, ni orang tanya soalan. Tadi dalam hadis Nabi kata apa? Sahabat kata pagi Jumaat orang baca surah Sajadah dengan hal atal insan, panjang. Tapi kalau kita tak ingat macam mana? Boleh tak boleh kita pergi handphone tengok? Boleh. Kau buka Quran besar. Mana senang buka Quran besar dengan tengok handphone. Hak senangnya apa dia? Hafalah 2 surah tu. Itu yang lebih baik. Tapi kalau kita tak ingat, ada Quran besar, tengok Quran boleh. Tak ada Quran besar, kita buka handphone pegang, boleh juga. Tapi jangan bergerak banyak, sikit. Buka sikit pegang, boleh. Tetapi yang utamanya ayat-ayat yang kita nak baca, khususnya di dalam solat fardu, utamakan yang kita ingat, jangan yang kita banyak pegang-pegang, sebab banyak pergerakannya nanti di situ. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung hadis 412, babun ma la yajuzu hasbu minal khutbah, dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.